warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sikit saja kita renung satu hadis Rasulullah SAW yang bunyi rubba qari'ul Quran wal Quranu yal'anu. Maksudnya berapa ramai mereka yang membaca Quran, tetapi Quran itu melaknat orang yang membaca. Kita takkan terfikir kenapa Quran melaknat orang yang baca. Orang yang tak baca tak dilaknat. Jadi kita jangan takut. Kalau aku baca kena laknat, baik tak usah baca. Bukan. Maksudnya ulama menguraikan bahawa orang yang dilaknat, orang yang baca Quran yang dilaknat ialah mereka yang baca Quran tanpa membacaan itu tanpa hukum tajwid. Tak betul segi tajwidnya, lintang pukang, baca ikut dan je. Ya? Panjang pendeknya, sifat hurufnya tak betul. Dan yang kedua maksudnya mereka baca Quran tetapi isi kandungan Quran tu dia tak ikut. Ya? Dia tak pakai pun Quran. Dia ambil, ada orang yang ambil sebagai dijadikan satu seni. Suara dia sedap, dia masuk tilawah. Tapi dia tak ikut pun. Quran dalam kata itu ada tutup aurat. Dia tak tutup aurat pun. Kalau Quran kata apa tu kalau harta maka apa ni adakah wasiat ataupun hibah tapi dia tak pakai pun. Jadi Quran melarang supaya jangan ambil riba, dia makan riba. Quran melarang supaya jangan buat rasuah tapi dia ambil rasuah. Itu maksud yang disebut dalam hadis itu. Mereka yang dilaknat. Ya? Jadi maknanya kalau kita kata supaya tidak laknat, kalau macam tu baik tak usah baca Quran. Kita selamatlah. Itu tak betul. Pasal apa? Di antara zikir yang paling besar ialah membaca Al-Quran. Ya? Jadi nak ngelak supaya tidak dilaknat, maka kita belajar. Ya? Kita belajar. Yang belajar itu, kita kata, saya ni dah tua-tua nak belajar macam mana, lidah pun dah keras. Tak, dia tidak ada had umur untuk belajar Quran. Ya? Quran pun ada beberapa tahap. Tahap yang pertama baca Quran, dia panggil mengenal. Mengenal Quran. Untuk mengenal Quran. Yang kedua, baca Quran secara bertajwid. Ya? Tajwid. Itu yang kedua. Yang ketiga, baca Quran secara bertaranum. Ya, bertaranum. Dah tajwid. Lepas tu boleh pula baca lagu pun. Yang keempat, baca Quran secara bertazhin. Tazhin maknanya tadabbur. Tahu makna. Kita baca, belajar tafsir umpamanya. Ataupun kita ambil tafsir, kita tengok, oh ni apa yang kita baca? Surah Fatihah. Dengan nama Allah yang Al-Quran lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah menjadikan alam ini. Kita ambil, ini makna, kita baca secara makna. Jadi kita tahu. Apa maknanya walaupun orang tu baca secara taranum, tapi lantunan tu mengikut makna-makna ayat itu. Itu tahap yang keempat. Jadi maknanya tahap kita ni pun kita tak tahu tahap mana. Hanya pakar-pakar saja yang tahu. Kita baca macam mana. Saya buat contoh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Satu jenis. Awak macam gitu. Ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ini macam sengau. Ada orang baca gitu. Ya. Dia tak sengau tapi baca Quran bunyi sengau. Okey. Mungkin ada orang baca gini.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Tiga. Yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tengok, ada perbezaan kan? Empat-empat jenis tu beza kan? Jadi kita tahap mana? Tahap mana kita? Jadi, maknanya kita boleh satu daripada satu makin baik bacaan kita daripada masa ke masa. Maknanya iman kita makin tinggi dan graf kita itu makin naik. Jadi kita tak perlu malu. Dan kita baca segi tajwid itu pun berbeza. Mungkin pada peringkat permulaan mat asli pun tak lekat. Banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tak lekat. Mana panjang pendek. Lama kelamaan makin kurang. Ya. Tajwid kita makin tinggi. Ya. Dan lepas tu lebih tinggi lagi bunyi kearaban, bunyi Arab. Ya. Jadi kita bina satu persatu. Itu jadi saya mengajak diri saya dan tuan-tuan dan perempuan semua. Kita tengok, kita cuba renung hadis ini. Kita sebut Rubbaqar Al-Quran yang kita takut kepada hadis ini. Menyebabkan kita terlangsung kita jauh daripada Allah. Macam ni, takut dosa tak payah belajar lah. Maknanya kita kena berlomba. Kita kena ada, dia panggil dengki. Dengki yang diboleh ni, dia panggil berlomba dalam belajar ilmu. Kalau manusia biasanya berdengki dari segi dunia. Kalau orang itu dapat harta, tengok orang tu pakai kereta besar, rumah besar, dia seronoknya dia, rumah dia ada kolam renang. Beli rumah. Baru beli kereta baru. Dia seronok gitu. Jadi, lepas tu, kita tak tahu dia melancong. Macam mana banyak duit dia. Jadi, kita dengki pun macam tu. Tapi kita tak dengki, seronoknya bacaan dia anak-anak. Semua boleh baca Quran. Tiap-tiap hari dia boleh ke masjid. Aku nak pergi masjid pun susah. Kita hari ni, aku nak pergi juga masjid. Tak dapat hari-hari pun, seminggu sekali pun, okey lah. Maknanya kita berdengki macam tu. Berlomba dalam mencari kebaikan. Apa yang kita boleh buat untuk meninggikan syiar Islam? Kita tak dapat pergi. Kita pergi infak. Kita berjalan. Sekurangnya kelas yang kita masuk ni sekarang banyak. Dengan online-nya. Ya. Dengan semukanya. Tak dapat pergi ke masjid. Masuk online. Ya. Jadi insya-Allah daripada masa ke semasa maka iman kita akan meningkat. Dan sebelum Allah cabut nyawa kita, semoga kita ni akan ditempatkan dengan bersama orang-orang yang baik. Dan kita berakhir dengan husnul khatimah. Itu sahaja. Saya ingat tazkirah ringkas pada pagi ni, hari ni kita masuk jabat ni.